adakah dengan kekurangan kita, sama ada pendengaran, penglihatan, dan juga mungkin sebahagian daripada gigi kita yang berkurangan, suara kita yang serak-serak basah, itu akan memberi kesan kepada seseorang apabila dia membaca Quran. Itu memang benar. Tapi itu semua bukan satu batu penghalang untuk seseorang itu belajar membaca Quran. Kerana Al-Quran itu sebenarnya adalah yang Allah sudah berikan kepada seseorang itu. Jadi tugas dia adalah belajar membaca Al-Quran. Bukan dia nak fikirkan kenapa saya punya macam-macam kekurangan ni, maka saya tak perlu belajar dan sebagainya. Itu adalah satu tanggapan yang saya rasa atau kurang sihat lah. Tidak sesuai, kerana sama ada dia ambil pendekatan bahawa dia ni adalah seorang Muslim dan Muslimah yang mempunyai tanggungjawab, sama ada kurang atau tidak, itu tanggungjawab dia mesti selesaikan ini. Sama ada dia contohnya jumpa doktor pasang gigi, sekarang ni pasaran mata, banyak orang buat laser dan sebagainya. Itu adalah satu langkah yang baik, kerana tujuan dia adalah untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi pendekatan itu, atau saya katakan usaha ini, akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak sama seperti kita yang masih muda, yang masih ada kekuatan, belajar membaca Quran seharusnya diutamakan. Tidak boleh kita tunggu sampailah di akhir usia kita, waktu pencen ke atau dekat-dekat pencen baru kita nak belajar membaca Quran. Itu satu perkara yang perlu dijauhi oleh setiap orang Islam, sama ada lelaki-lelaki atau perempuan. Al-Quran sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh cuai. Untuk pertama sekali, kita terus memperbaharui keimanan kita, kepercayaan kita secara total bahawa Quran itu adalah kata-kata Allah. Dan kata-kata Allah ini mendatangkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi apabila seseorang itu membaca Quran, dia ingin sesuatu berlaku, perubahan, yang mana perubahan ini dikurniakan kepada orang yang benar-benar percaya bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat. Jadi saya katakan bahawa Rasulullah adalah orang pertama yang menerima Al-Quran. Beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat dan ulama-ulama Al-Quran. Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini, di hadapan kita, perlu kita baca. Perlu kita baca. Kita tak boleh tinggalkan dia dan kita utamakan yang lain. Kerana Al-Quran adalah kita. Al-Quran ini, kalau kita tidak baca, kita, walaupun dibaca untuk kita, tidak akan memberikan faedah. Jadi semasa kita hidup ni lah, Al-Quran tu perlu kita tatang, perlu kita baca, dan kita mesti usahakan supaya kita baca dengan lancar, fasih dan mahir, sama ada dalam solat atau di luar solat. Kerana inilah bekalan seseorang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan bagaimana susahnya Rasulullah SAW menerima Al-Quran ini, dan janji-janji Allah dan Rasulnya tentang orang-orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan, dan cuba mendakwahkan kepada orang-orang yang mungkin belum kenal tentang Al-Quran ini, akan kepentingan Al-Quran dalam kehidupan. Dan ini yang saya yakin masih berkurang tentang kesedaran di kalangan masyarakat Islam kita, sama ada yang baru masuk Islam atau yang sudah
born Muslim, daripada keluarga Islam, yang masih merasakan bahawa Al-Quran ini hanya untuk kehidupan akhirat, memang benar. Tapi kalau di dunia ni kita tidak kenal Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak berusaha sedaya upaya kita untuk kita laksanakan segala tanggungjawab kita sebagaimana yang kita ketahui tadi, maka Al-Quran ini akan menjadi suatu yang akan menghantui kita. Dia akan datang pada hari kiamat, sama ada dia menjadi penyelamat kita atau pendakwa kita. Dan ini yang kita perlu fikirkan selama mana kita masih hidup di dunia ini. Selama kita masih ada di atas bumi, belum di bawah bumi, atau belum di perut bumi.